Selamat sejahtera, saya Sri Siobuni Sri Gunala nombor kad matrik 10D18F1055. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan tentang isu Rohingya yang berlaku di negara kita, Malaysia ini. Apa itu isu orang Rohingya? Siapakah orang Rohingya? Orang Rohingya kebanyakan adalah satu kumpulan etnik beragama Islam di utara negeri Rakhine yang terletak di barat Burma. Orang Rohingya memiliki persamaan fizikal, bahasa dan budaya dengan orang Asia Selatan, terutamanya orang Bengali. Malahan sesetengah orang Rohingya tu yang menetap di Arakan adalah keturunan orang Arab, orang Parsi dan orang Pashtun yang berhijrah ke Arakan semasa era pemerintahan Empayar Mughal. Di negara kita, Malaysia ini, terdapat etnik Rohingya tersebut. Mereka senang dikenali kerana rupa wajah dan cara hidup mereka yang jauh berbeza daripada rakyat Malaysia. Bukan itu sahaja, mereka suka tinggal di dalam kelompok mereka tersendiri. Selain itu, dianggarkan terdapat lebih kurang 150,000 warga Rohingya di Malaysia ini. Orang Rohingya menjadi pelarian adalah disebabkan faktor perlembagaan yang sering dipinda dan faktor pemerintahan yang selalu bertukar ganti. Bermula dengan Akta Warga Asing 1864 sehingga Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 serta Myanmar tidak mempunyai apa-apa peruntukan undang-undang yang jelas bagi orang Rohingya. Mereka ini berada dalam situasi tidak mempunyai kerakyatan. Akta Kewarganegaraan Kesatuan 1948 yang digubal oleh British juga menidakkan hak orang Rohingya yang menjadi sebahagian daripada warga negara. Seterusnya, faktor yang disebabkan oleh 19 operasi ketenteraan di wilayah penempatan Rohingya yang dijalankan dengan alasan untuk mengawal rusuhan daripada berlaku. Tetapi hakikat sebenar yang berlaku adalah 19 operasi-operasi pembunuhan, pengusiran, pencerobohan masjid dan tempat ibadah, pemusnahan sumber pendapatan dan rampasan ladang-ladang serta tempat tinggal. Antara 19 operasi ini, Operasi Burma Terminal Force (BTF) adalah paling kejam sekali. Kerajaan tentera tempatan yang dipenuhi oleh etnik Buddhis telah membunuh, merogol, membuat pemusnahan dan melaksanakan undang-undang sesuka hati. Akhirnya, ia mengakibatkan ribuan penduduk Muslim Rohingya terpaksa lari meninggalkan tempat tinggal mereka. Antara operasi lain yang tidak berkemanusiaan juga adalah Operasi Nagamin, iaitu King Dragon pada tahun 1978. Dalam operasi ketenteraan ini, seramai 300,000 etnik Muslim Rohingya dihalau keluar daripada perumahan mereka dan hampir 1/3 dibunuh. Hampir 2 juta penduduk Rohingya telah memilih untuk hidup dalam buangan dan ketidaktentuan. Dapat dilihat operasi-operasi ketenteraan masih terus dijalankan oleh kerajaan Burma sejak tahun 1948 sehingga hari ini. Setiap tahun mereka melakukan dasar pengusiran dan penghapusan etnik terhadap etnik Rohingya. Cuma apa yang membezakan keadaan dari semasa ke semasa ialah dari segi jumlah yang berhijrah dan jumlah kematian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengulaskan tentang kebaikan pelarian Rohingya di Malaysia. Banyak kebaikan yang mereka dapat dan juga Malaysia dapat. Yang antaranya ialah, yang pertama, dapat menyelamatkan dan melindungi saudara sesama Islam yang tidak ada tempat perlindungan. Jadi sama ada mereka dapat tempat perlindungan dan Malaysia mendapat pahala kerana membantu mereka. Yang kedua, merawat mereka jika mereka ada masalah kesihatan kerana di Malaysia mempunyai banyak pakar dan doktor. Mereka boleh pergi di mana-mana saja klinik, tak kira swasta ataupun kerajaan. Yang ketiga, supaya mereka tidak berasa terancam dan selamat berada di Malaysia. Yang keempat, kebajikan mereka juga terjamin daripada hasil kutipan derma sumbangan rakyat Malaysia. Tak kisahlah, di seluruh Malaysia memberi sumbangan kepada mereka dan akan disumbangkan kepada mereka. Yang last kali, dapat menyara hidup
dapat menyari hidup dengan bekerja di Malaysia kerana di Malaysia mempunyai pelbagai peluang pekerjaan dan mereka dapat menyara hidup dan keluarga mereka. Terima kasih. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan kebanjiran pendatang asing ataupun Rohingya yang telah mendatangkan implikasi sosioekonomi dan kesihatan kepada kita. Kita telah menyaksikan pelbagai kesan buruk akibat kehadiran Rohingya itu sendiri di negara ini, disebabkan sentimen agama dan kaum antara penganut Buddha dengan Rohingya ada yang berbunuhan di negara ini, sepertinya yang pernah berlaku di Pulau Pinang, Selangor, Melaka dan Kuala Lumpur. Perselisihan faham dan konflik agama di negara asal dibawa ke negara ini. Yang lebih membimbangkan ialah disebabkan tidak mempunyai dokumen yang sah, ada daripada mereka diperdagangkan dan terbabit dalam kegiatan jenayah. Kita pernah mendengar bagaimana mereka terbabit dalam pengedaran dadah, rompakan, pencerobohan dan kegiatan samseng. Imej Malaysia tercalar gara-gara perbuatan tidak bertanggungjawab pihak tertentu memperdagangkan manusia. Pendatang-pendatang Rohingya yang datang ke Malaysia di dalam bot-bot usang ini mungkin bukan sahaja mempunyai risiko untuk terkena COVID-19, tetapi pelbagai penyakit lain yang berbahaya dan mudah berjangkit. Ini boleh memberikan kesan yang buruk kepada negara dan warganya sendiri. Cara untuk mengatasi pelarian Rohingya yang sudah sampai atau yang belum sampai di Malaysia semasa ancaman COVID-19 adalah usaha bersepadu antara QDN, TLDN dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menghalang bot yang dipenuhi oleh pelarian Rohingya. Sebab atas prinsip kemanusiaan, bagi pelarian Rohingya yang telah berjaya mendarat di Malaysia, pihak kerajaan telah memberikan bantuan makanan sebelum mengiringi bot tersebut keluar menuju perairan antarabangsa. Yang kedua, bagi menangani masalah pelarian Rohingya, pihak kerajaan telah bekerjasama dengan pihak khususnya Suruhanjaya Tinggi PBB mengenai pelarian UNHCR dan NGO kerana ini sesuatu perkara yang mencabarkan kerana ia melibatkan pengurusan kewangan, komitmen dan masa yang tinggi. Yang ketiga, mereka juga dikuarantikan bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberi taklimat mengenai ancaman COVID-19. UNHCR juga menyediakan talian hotline untuk semua pelarian di Malaysia berkenai COVID-19 dan menyediakan penterjemah bahasa untuk melancarkan urusan kesihatan di hospital awam. Berdasarkan isu yang dibincangkan sebentar tadi, kesimpulannya ialah pelarian Rohingya ini kita perlu bantu atas dasar kemanusiaan dan tanggungjawab sesama manusia. Menurut kajian, Malaysia, ASEAN dan UNHCR perlu mewujudkan satu model yang berkesan dan bekerjasama untuk menangani isu ini dengan menyediakan plan tindakan untuk menyelamatkan etnik Rohingya bagi melindungi nyawa mereka, mengenal pasti keadaan semasa mereka dan mendapatkan jumlah statistik tepat mereka yang berada di negara transit. Oleh itu, kita hendaklah berusaha mendapatkan kerjasama daripada negara Myanmar sendiri. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka selagi itulah negara-negara ASEAN ini akan dibelenggu masalah jangka panjang yang berterusan mengenai pelarian Rohingya daripada Myanmar ini. Bagi anak-anak pelarian Rohingya ini memerlukan bantuan yang lebih khusus mengenai peningkatan pendidikan mengenal huruf, membaca, mengira dan pengisian rohani.
untuk penguasaan ilmu kemahiran seperti bertukar, menjahit, memasak, bertani dan sebagainya untuk bersedia untuk menghadapi masa hadapan yang tidak menentu. Sekurang-kurangnya mereka mempunyai kemahiran asas.